Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Anda bersama saya Hafizi Rosli dan juga Hakim Rahman di rumah. Nampaknya kita di Esrawani seperti biasa kita mengamalkan penjarakan sosial dan kita mengurangkan jumlah pekerja di pejabat kita. Jadi Hakim sekarang masih lagi bekerja daripada rumah. Bagaimana Hakim sekarang? Dia dah jadi rutin dah. Tapi tak apalah, inilah kebiasaan baru yang kita perlu lakukan. Betul. Tapi okey je sebenarnya, boleh dilakukan. Baik, itu melihat kepada kita mengamalkan SOP, mengurangkan pekerja berada di pejabat dan sebagainya. Dan seperti biasa dalam Awni Pagi kita nak membawakan antara berita-berita yang menjadi tumpuan kami di laman web kami di astroawni.com, dan semalam banyak perkara yang perlu kita ketengahkan pada hari ini untuk kita berikan semula atau recap semula berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web astroawni.com. Melihat kepada kes COVID-19 di negara kita, ini satu peningkatan kes yang baru dan di mana terdapat ataupun di Malaysia saja telah pun mencatatkan 2,188 kes baru direkodkan, dan kesemua kes ini adalah merupakan kes penularan tempatan. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata daripada jumlah itu tiada sebarang kes import dilaporkan, menjadikan kesemuanya kes penularan dalam negara, dan jumlah kes kumulatif COVID-19 di negara kita adalah sebanyak 58,847. Dan ini kita melihat juga kepada jumlah kes yang tertinggi dicatatkan di Selangor, Hakim. Ya, kalau kita lihat sebelum ini, negeri Sabah mencatatkan angka jangkitan COVID-19 yang sangat tinggi, mewakili hampir keseluruhan angka jangkitan harian. Tetapi nampaknya banyak juga jenaka di media sosial yang menyatakan tahta COVID-19 itu telah diberikan daripada Sabah kepada negeri Selangor. Tapi apapun butiran yang kita lihat pada kes yang dinyatakan semalam, 1,623 kes dicatatkan di Selangor dan sebahagian besar daripada kluster teratai. Dan dalam masa yang sama juga negeri-negeri lain, Sabah contohnya, berada pada 232 kes, Perak 112 dan juga Kuala Lumpur 90 kes. Dan dalam masa sama ada 4 kematian dicatatkan, ada ratusan lagi kluster yang masih aktif, tetapi semalam satu kluster telah pun ditamatkan. Itu antara perincian kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah seperti yang dinyatakan semalam. Baik, ini dapat saksikan di paparan skrin anda sekarang adalah map ataupun peta bagi negeri Selangor dan menunjukkan mukim-mukim dan juga daerah-daerah yang mencatatkan kes tertinggi. Kita dapat saksikan semalam saja benar apa yang Hakim katakan, kluster teratai itu mencatatkan jumlah tertinggi, di mana di Kelang saja sebanyak 1,537 kes, Petaling 31, Kuala Langat 11. Dan sebelum ini kita tahu kluster-kluster ini melibatkan kepada kluster kerja. Sejak PKPB yang lalu kita saksikan juga banyak kluster-kluster yang baru wujud disebabkan oleh kita bekerja dan sebagainya, dan ini menyebabkan kekhawatiran kepada semua rakyat Malaysia melihat kepada pertambahan kes di negeri Selangor ini. Dan sebelum kita beralih ke laporan seterusnya, kita ingin lihat apakah antara perkara yang menjadi tumpuan dalam sidang media oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ini. Dan Hakim, kita juga nak kongsikan antara paparan ataupun muka hadapan akhbar-akhbar tempatan menunjukkan keseriusan kita
dalam menangani wabak COVID-19 ini, dan ini antara paparan muka hadapan di New Straits Times sendiri yang menyatakan Selangor mencatatkan kes yang tertinggi. Tadi kita telah pun memberikan penjelasannya, dan ini merupakan jangkitan yang tertinggi pernah negara catatkan, iaitu melebihi 2,000 kes, dan di Selangor saja 1,623 kes. Ini antara muka hadapan yang memberikan tumpuan kepada usaha kita untuk menangani COVID-19. Dan Hakim, mungkin ada laporan seterusnya. Semalam juga dilaporkan ada satu tragedi yang berlaku di utara tanah air, Hakim. Apa dia? Saya rasa insiden yang berlaku semalam di Padang Besar, Perlis, sangat mengejutkan. Di mana kalau kita lihat kejadian berlaku pada awal pagi itu sangat mengejutkan, tetapi ianya bukanlah sesuatu yang tidak boleh kita jangkakan, kerana kita semua maklum kawalan sepadan yang diperketatkan ketika ini memungkinkan tindakan agresif ataupun provokatif daripada ahli sedikit penyeludupan untuk membawa masuk barang keluar dan masuk ke dalam negara kita ini. Dan kejadian terbaru pada awal pagi semalam benar-benar mencabar sehingga meranggut nyawa anggota pasukan keselamatan kita. Tapi apapun, untuk kita memahami insiden kejadian ini, kita nak ikuti kronologi insiden yang mengorbankan kematian seorang anggota pasukan gerakan AM Batalion 3 Senak Troy. Okey, nampak ya. 2.30 pagi 24 November 2020. Menggalas amanah dan tanggungjawab. Korporal Baharudin Ramli dan Korporal Nuri Hantari ditugas melakukan risikan di sempadan Padang Besar, Thailand. Anggota Batalion 3 Brigade Utara Pasukan Gerakan AM PGA itu bermotosikal sebelum rentasi belukar di lokasi penugasan. Tidak jauh, hanya sekitar 200 meter dari pos PGA TS 9. Tatkala kabus malam berlabuh, jenayah rentas sempadan di hidung mereka. 13 lelaki asyik mengalih guni berisi daun ketum. Kehadiran dua sosok senoi perak itu mengejutkan mereka. Insiden berbalas tembakan itu memecah hening malam. Bidikan Korporal Baharudin tepat ke badan dan leher dua suspek. Lantas yang lain bertempiaran lari. Namun, darah wira bangsa itu mengalir bersama hayatnya. Butir peluru si penyeludup tepat ke rusuk kanan. 3 das tembakan tembusi badan Korporal Nurihan. Saat akhir nyawanya, Korporal Baharudin berundur 5 meter mengarah Korporal Nurihan meminta bantuan. Walau parah menahan derita, Korporal Nurihan gagahi jua. Motosikal diboncengnya ke pos PGA TS 9. Tanpa berlengah, 5 anggota PGA ke lokasi kejadian. Tubuh kaku Korporal Baharudin terbaring. Namun pistol kehabisan peluru masih digenggam. Cerminan amanah daulatkan negara. Terima kasih, Wira Negara. Dan berikut adalah sedikit kronologi kejadian yang berlaku awal pagi semalam, dan kita dapat saksikan juga bagaimana agaknya daripada beliau yang bertugas ataupun yang bertugas untuk menjaga pintu sepadan negara dan akhirnya terbunuh dalam insiden yang berlaku awal pagi semalam. Dan ini susulan itu kita dapatkan juga daripada Ketua Polis Negara untuk melihat kepada perkembangan kes ini, dan di mana katanya 6 suspek telah pun ditahan, 3 rakyat Malaysia lagi sedang diburu. Dan di mana 3 suspek ataupun 3 lelaki yang terbabit dalam kejadian tembak-menembak sehingga mengorbankan seorang anggota pasukan gerakan AM PGA di sepadan Malaysia, Thailand, ditahan ketika mendapatkan rawatan di Songkhla dan juga Hat Yai. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur menjelaskan secara keseluruhan 6 suspek warga Thailand yang dipercayai penyeludup sudah ditahan, dengan 2 daripada mereka
ditahan di Malaysia, manakala 4 ditahan di negara jiran. Dan pihak polis PDRM juga sudah pun mendapatkan maklumat daripada Royal Thai Police bahawa mereka telah ditangkap. Mereka telah tangkap 3 orang yang cedera ketika mendapatkan rawatan di Songkhla dan juga Hat Yai, dan 2 daripadanya adalah rakyat Thailand, iaitu 3 suspek itu masing-masing cedera di bahagian peha dan leher. Yang cedera di leher itu adalah pada tahap yang kritikal, dan polis Thailand kemudian berjaya menangkap seorang lagi suspek selepas siasatan dijalankan. Menjadi keseluruhan 4 ditahan, dan katanya sementara itu di sebelah Malaysia, pasukan komando VAT 69 dan PJA Battalion 3 Senoi Prague berjaya menahan 2 lagi lelaki tidak lama selepas kejadian itu. Dan untuk makluman, Komander VAT 69 telah pun digerakkan di situ sehari sebelum kejadian itu berlaku, Hakim. Komander VAT 69 digerakkan kerana pihak pasukan polis telah pun menerima maklumat dan risikan bahawa ada cubaan daripada anggota sedikit penyelundupan ini untuk membuat transaksi ataupun menghantar barang keluar dan masuk. Dan ini juga dinyatakan oleh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado bahawa ini bukan kali pertama. Sebelum ini ada beberapa siri cubaan provokasi melepaskan tembakan dan juga hari ini ataupun semalam, kejadian awal pagi itu adalah kejadian kemuncaknya di mana sehingga mengakibatkan kematian seorang anggota polis. Tetapi dalam masa sama, tindakan polis menghantar pasukan komando VAT 69 itu kerana mereka telah mendapat maklumat bukan hanya 1 kumpulan, tapi sebenarnya kalau kata Ketua Polis Negara, ada 7 lagi sebenarnya anggota kumpulan yang aktif membuat transaksi haram itu. Tapi mereka bukannya melibatkan wang ringgit, cumanya kalau kita lihat butiran laporan itu, mereka ini menyeludup daun ketum. Dan daun ketum ini ditukarkan dengan dadah. Ini di sistem barter. Maksudnya di Malaysia menghantar daun ketum, kemudian penyeludup di Thailand membawa ataupun memberikan pelbagai dadah, heroin, piyama, pil kepada Malaysia, penyeludup di Malaysia untuk diedarkan di dalam negara kita ini. Dan itulah yang menyebabkan Ketua Polis Negara mengarahkan komando tidak digerakkan, tetapi kawasan itu juga telah didapati sebagai salah satu lorong-lorong tikus yang digunakan oleh aktiviti penyelundupan yang kian terdesak untuk memastikan ataupun menghantar barangan mereka, terutamanya ketika pihak berkuasa mengetatkan kawalan sempadan dalam penting dalam usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga, kematian anggota polis yang bertugas ini sangat menyayat hati kerana mereka bukan sahaja meninggalkan kesan ataupun imej kepada pasukan PDRM, tetapi juga meninggalkan balu dan juga anak-anak. Namun kematian ini bagi isteri mendiang Korporal Baharudin dan anak-anaknya melihat ianya sebagai satu tindakan keperwiraan kerana mempertahankan negara sehingga mengakibatkan nyawanya terkorban. Baik, itulah kejadian yang berlaku kerana kita dapat saksikan isu jenayah rentas sempadan ini boleh dikatakan bukan sahaja tertumpu pada masa kini, sejak lama dahulu pun telah pun berlaku. Dan apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara, iaitu 7 kumpulan sindiket aktif tukar ketum dengan dadah di sempadan, terutamanya melihat kepada di utara tanah air, banyak ditanam daun ketum ini dan ia mendapat permintaan yang tinggi di negara jiran kita. Dan difahamkan setiap guni yang dijual daun ketum itu adalah berharga RM1,000 dan ia ditukar dengan pil ataupun dadah ataupun dengan pil kuda dan sebagainya, dan mereka melakukan sistem barter. Dan kita nak melihat kepada apa yang dikatakan oleh Ketua Polis Negara ini, mungkin kita dapat dengarkan sedikit penjelasan daripada Ketua Polis Negara berkenaan dengan isu ini. Saya di sempadan daripada 7. Saya dimaklumkan tadi angka 7 kumpulan yang dikenal pasti aktif di situ. Saya dipahamkan mereka tidak bersenjata, yang bersenjata di pihak Thailand yang datang masuk untuk ambil barang. Mereka tidak mampu nak pergi ke tembok itu untuk nak dibuang
melepasi tembok dan pagar berduri di atas tu. Pihak Thailand yang menggunakan tangga panjat tembok tu masuk. Maka Malaysia yang menggunakan denai tersebut menuju ke tempat spot yang telah pun dipersetujui, di mana guni-guni syabu dan ubat batuk tersebut ditinggalkan. Dia dah ada communication di situ. Baik, itu sedikit kejadian yang berlaku semalam, dan apa pun kita akan mendapatkan maklumat selanjutnya melihat kepada penangkapan. Mungkin ada suspek-suspek yang akan ditangkap oleh PDRM dan juga agensi penguatkuasaan negara kita dan juga di negara jiran. Dan kita ingin melihat kepada isu di sidang Dewan Rakyat semalam, dan kita lihat kepada pengisytiharan darurat di Dun Bugaya dan juga Parlimen Gerit. Ahli Parlimen Pontian telah pun bertanyakan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri sama ada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di Dun Bugaya dan juga di Parlimen Gerit atas sebab kita lihat sebelum ini atas kematian kedua-dua yang berhormat ini. Jadi kerusi di Dun Bugaya dan juga Parlimen Gerit ini pada ketika ini adalah kosong, dan difahamkan dalam masa 60 hari selepas kekosongan kerusi itu ia perlu dilakukan PRK. Dan Datuk Ahmad Maslan telah bertanyakan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebab ada perlu untuk mengisytiharkan darurat ataupun tidak, dan katanya kerajaan akan mempertimbangkan isytihar darurat di Dun Bugaya dan juga di Parlimen Gerit itu. Dan kita lihat kepada apa yang dinyatakan sendiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Tauhidin Hassan berkata pertimbangan itu bagaimanapun bergantung kepada penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, dan katanya kerajaan hari ini telah berusaha sedaya upaya untuk membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini dengan menggunakan pakai Akta Pencegahan Kawalan Berjangkit 1988 Akta 342 dan pendekatan pengurusan kesihatan awam, namun negara masih berhadapan dengan penularan wabak COVID-19. Jadi dengan adanya pengisytiharan darurat ini ia dapat menangguhkan sementara mungkin PRK itu. Kita tahu PRK di Sabah, PRN di Sabah itu menjadi satu pengajaran kepada kita dari segi melihat kepada kepatuhan kepada SOP itu sendiri, sukar untuk mematuhi SOP. Jadi dikuatiri juga dengan adanya PRK di Dun Bugaya dan juga PRK di Parlimen Gerit ini, pematuhan kepada SOP itu juga dikuatiri tidak dapat diikuti oleh masyarakat dan juga pemimpin-pemimpin hakim. Ada beberapa perkara yang dipertimbangkan yang diambil kira untuk memohon pengisytiharan darurat ataupun menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Yang pertama, kalau kita lihat sekarang ini di kawasan Parlimen Batu Sapi berada dalam keadaan darurat. Bukanlah darurat yang maksudnya tak boleh keluar rumah, tetapi darurat yang dibuat bagi untuk memastikan PRK Batu Sapi tidak diadakan. Antara faktor-faktor yang dipertimbangkan adalah pertama, seperti disebutkan oleh Datuk Tauhidin Hassan, MP Kota Baru yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri memegang portfolio Parlimen dan Undang-Undang, adalah satunya faktor penularan kes jangkitan. Kalau kes tengah banyak, nak buat memang ada satu perkara yang berisiko. Yang keduanya adalah jumlah kaki tangan atau petugas SPR. Kalau nak buat PRK di Dun Bugaya dan juga di Parlimen Gerit, mereka memerlukan kaki tangan petugas yang ramai, ialah untuk bantu nak pastikan mematuhi SOP, celup tangan, pakai pensanitasi tangan dan sebagainya, seperti penjarakan sosial. Dan ini juga tidak ada yang nak menjadi sukarelawan. Jadi itu antara perkara yang diberikan pertimbangan untuk mereka memohon pengisytiharan ataupun menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat di dua kursi yang kosong ketika ini, iaitu di Parlimen Gerit dan juga di kursi Dun Bugaya di Sabah. Baik, itu sedikit sebanyak perkembangan sesi Dewan Rakyat. Dan cakap soal Parlimen ini juga, Fizi, ada beberapa perkara yang ditimbulkan di Dewan Rakyat semalam. Yang ini agak hangat diperkatakan dan sebenarnya memberikan sedikit kebimbangan kerana Dewan Rakyat sedikit kecoh dengan kehadiran ahli Parlimen dari Sabah ini, iaitu Datuk Dr. Jeffrey Kitingan. Kerana ianya jadi satu isu dan persoalan kerana penisaranan ataupun undang-undang terbaru yang dikeluarkan adalah mereka yang kembali dari Sabah pada 20 hari bulan November itu
perlu menjalani proses kuarantin selama 14 hari. Dan kemudian Datuk Dr. Jaafar Ketinggan berada di Dewan Rakyat, di Dun Sabah pada 12 November. Dan sepatutnya kalau ikutkan tempoh kuarantin itu, dia akan tamat pada 26 ataupun 27 hari bulan. Tetapi semalam 24 hari bulan sudah ada di Dewan Rakyat, dan ini menimbulkan perdebatan dan persoalan yang akhirnya kita lihat susulan daripada itu, KKM memaklumkan bahawa mereka yang kembali dari Sabah tidak perlu menjalani kuarantin 14 hari, sebaliknya hanya perlu menjalani ujian saringan swab 3 hari sebelum mereka ingin mengembara ke negeri lain ataupun mengembara keluar daripada negeri Sabah. Okey, baik. Itu antara sedikit perkembangan mengenai sidang Dewan Rakyat, dan pastinya sidang Dewan Rakyat akan tertumpu pada esok merupakan hari pengundian bagi Belanjawan 2021 ini, dan apapun pada hari ini juga masih lagi diteruskan sesi perbahasan dan juga pertanyaan lisan oleh menteri-menteri dan sebagainya. Kita akan bawakan pada seketika nanti, dan kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman yang kini berada di rumah, work from home, dan kita masih lagi meneruskan kepada perbincangan kita. Kita nak recap semula perkara-perkara ataupun berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com, dan ini satu laporan mengenai sektor ekonomi. Dan kita tahu pandemik COVID-19 ini memberikan kesan kepada sektor ekonomi, dan ketidaktentuan ekonomi pada ketika ini menuntut pekerja untuk bekerja lebih lama pada masa hadapan. Dan itu dikata daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Mustafa Mohamed, yang berkata rakyat Malaysia dijangka akan bekerja lebih lama pada masa depan bagi memastikan perlindungan kewangan yang mencukupi untuk hari tua. Dan sehubungan itu, kata beliau, beberapa dasar diperlukan dalam usaha memupuk produktiviti pekerja, termasuk peningkatan peluang latihan dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Dan beliau berkata dasar berkenaan akan membolehkan rakyat Malaysia bekerja lebih lama, menjalani kehidupan yang lebih sihat sekaligus memperbanyakkan penggunaan sistem digitalisasi di tempat kerja. Pada ketika ini, kita telah pun menggunakan sistem digitalisasi secara meluas. Jadi kita boleh katakan bekerja daripada rumah boleh, bekerja daripada mana-mana saja boleh, asalkan kita mempunyai jaringan komunikasi yang baik dan juga kita mempunyai akses kepada internet dan sebagainya. Semua itu boleh dilakukan, dan ini yang di-highlightkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri untuk kita memperhebatkan lagi pekerjaan kita melalui sistem digitalisasi ini, Hakim. Tapi dalam masa sama, laporan itu juga sedikit membimbangkan. Ia menunjukkan bahawa tempoh waktu kita bekerja mungkin lebih lama, tetapi orang kata ganjarannya daripada sudut peningkatan gaji tahunan mungkin agak perlahan. Ini juga dibuktikan oleh data-data yang dikeluarkan oleh badan-badan ekonomi, dan hakikat bahawa jangkaan Datuk Seri Mustafa Mohamed itu ada benarnya, kerana kita lihat sebelum ini ada juga laporan daripada syarikat teknologi mudah alih yang berpakalan di Amerika Syarikat yang menyatakan di Asia, contohnya Malaysia ini merupakan, ataupun Kuala Lumpur ini, bandar yang overwork ataupun terlalu banyak kerjanya terlalu lama, terbeban dengan kerja, kurang masa cuti dan banyak habiskan masa di atas jalan raya. Ini data yang dikeluarkan sebelum ini, dan yang paling kita lihat, kalau ada maklumatnya, antara negara ataupun bandar-bandar lain yang overwork ataupun terlebih kerja, terbeban dengan kerja ini adalah Hong Kong, Singapura, Seoul di Korea Selatan, dan juga di Tokyo. Tetapi dalam masa sama, kalau nak ada mungkin keseimbangan hidup itu, ada beberapa bandar di dunia yang ada 5 negara tertinggi, iaitu di Oslo, di Norway, Helsinki, di Finland, Copenhagen, Hamburg dan juga di Berlin. Itu adalah contoh negara yang mempunyai keseimbangan hidup ataupun work-life balance
yang agak baik berbanding dengan negara-negara di Asia yang hasil dapatan kajian dijalankan oleh syarikat telekomunikasi ini. Hafizi. Itu hasil dapatan daripada kajian yang dijalankan melihat kepada produktiviti dan juga work-life balance apa yang Hakim katakan sebentar tadi. Dan kalau kita melihat ada juga bagi mereka disebabkan oleh COVID-19 ada yang dibuang kerja dan sebagainya, tiada pendapatan dan sebagainya. Dan sebelum ini kita dengar KWSP telah pun membenarkan mereka yang layak akan dibenarkan untuk membuat pengeluaran daripada akaun 1 setelah mereka menghabiskan jumlah pengeluaran maksimum daripada akaun 2 menerusi program iLestari, dan antara syarat yang ditetapkan kerajaan menerusi program iSinar yang diperkenalkan ini kepada mencarum untuk pengeluaran KWSP adalah kita dapat saksikan iaitu mereka ini boleh mengeluarkan duit daripada akaun 1 dan di mana ada jumlah-jumlah yang tertentu yang telah dibenarkan. Dan bercakap mengenai pengeluaran KWSP ini sendiri, di mana kita dapat tahu KWSP ini membenarkan pencarum untuk akses akaun 1, tapi adakah anda benar-benar memerlukannya dan bagaimana untuk membuat penilaian itu, dan paling penting adakah ia akan menjejaskan pasaran anda, di mana Esra Awani akan menganjurkan satu workshop at Esra Awani dan kita ingin mengajak anda semua untuk sertai bengkel untuk maksimumkan wang KWSP anda dalam 5 langkah pada hari Khamis ini 26 November 2020 jam 11 pagi. Anda boleh mendaftar sekarang di link.esroawani.com. Pelbagai isu kita akan ceritakan mengenai pelaburan yang boleh anda lakukan dan sebagainya. Iaitu melihat kepada pengeluaran wang KWSP yang dibenarkan oleh kerajaan, Hakim. Ini satu seminar yang baik untuk kita ikuti sebenarnya. Tapi apapun, dalam keadaan kita berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi dan masa hadapan ini, kita juga perlu berhati-hati melihat kepada situasi ataupun keadaan sekeliling kita, kerana sekarang ini sudah hujung tahun. Maklumlah sekarang hujung tahun adalah musim hujan ataupun musim terpujuk, dan itu juga yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia yang menyatakan memberikan amaran cuaca buruk di pantai timur sehingga Jumaat ini, Hafizi. Baik, itu penjelasan daripada Met Malaysia, dan kata daripada Met Malaysia, Ketua Pengarah Met Malaysia Jalan Simon berkata keadaan itu melibatkan 5 kawasan di Kelantan, iaitu di Kota Baru, Bacok, Machang, Pasir Putih dan Kuala Krai selain Terengganu dan juga Kuantan Pahang. Dan itu antara perincian melihat kepada keadaan cuaca buruk yang berlaku di Pantai Timur. Dan kita dapat saksikan juga beberapa negeri telah pun mencatatkan ada peningkatan jumlah mereka yang ditempatkan ke pusat pemindahan sementara disebabkan banjir dan sebagainya. Dan di Terengganu tidak terkecuali, di mana mangsa banjir di Terengganu telah pun meningkat, dan jumlah mangsa banjir di Terengganu kini meningkat kepada 247 orang berbanding 192 mangsa pada sebelah pagi semalam. Dan kita akan bawakan perkembangan pada hari ini, berapa jumlah mangsa yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Dan Hakim, saya kira itu saja yang mungkin kita dapat kongsikan dalam Awani Pagi pada hari ini, Hakim. Ya, itu saja. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafizul Wasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.